Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Ibu bapa, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita sehinggalah ke hari terakhir, hari-hari tasyrik kita hari ini. Maknanya yang nak korban masih ada lagi waktu sampailah masuknya maghrib sekarang, habis dah kita hari-hari tasyrik. Maknanya kita ada 4 hari dah ya, kita buat udhiyah ya, yaumun nahr, iaitulah hari raya Aidil Adha, hari sembelih, dan ada baki lagi ayam tasyrik, hari-hari tasyrik juga kita buat ibadat korban itu. Jadi kami daripada masjid dan surau tabung haji mengucapkan selamat menyambut Aidil Adha, selamat melakukan ibadat korban, bertakbir, bertahmid kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lebih-lebih lagi hari ini dah hari terakhir, dah hari tasyrik kita. Jadi kuliah kita tengah hari Jumaat yang berkat ini berkait juga dengannya korban dan haji. Kenalah musimnya haji, bulannya haji, dan ibadat korban yang sedang kita buat ni. Apapun ibu bapa, sahabat-sahabat sekalian, kita share dulu sebanyak-banyaknya video ni. Saya pun ada nak share kepada beberapa grup, tetapi internet di kawasan kami ni slow sangat. Cuba kita tengok, kita dapat share sebanyak-banyaknya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rakan-rakan lagi yang minta share kepada grup-grup alumni Sekolah Menengah Agama. Terima kasih pun ada sama kita. Terima kasih alumni Sekolah Menengah Agama. Itu juga ya. Baik. Page Majlis Ilmu se-Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, baik. Jadi ibu bapa yang saya kasih sekalian, hari ini kita nak bincang tentang haji dan juga ibadat korban. Pertamanya, bila kita masuk bulan haji ni, kita selalu tengok, ya, inilah bulan orang puasa banyak bila masuk Zulhijjah. Inilah bulannya orang dah bersiap-siap nak sembelih korban. Dalam 4 hari ni bermula raya haji sampai hari inilah hari terakhir tasyrik. Dan juga kita tengok orang berlumba-lumba nak puasa Arafah 9 hari bulan Zulhijjah tu. Ya, yang kita puasa Arafah dah baru ni, alhamdulillah. Nak menunjukkan bulan haji ni, Zulhijjah ni besar sangat di sisi agama. Apatah lagi di sana ada nas Al-Quran yang akan kita sebut kejap lagi. Adanya hadis Nabi SAW pun yang akan kita sebut juga sekejap lagi. Nak menunjukkan apa? Besarnya bulan haji ini dan besar fadilat kelebihan yang ada padanya. Sebab tu kalau kita tengok ta'arifan dah ataupun definisi tu. Definisi apa? Haji itu sendiri. Haji itu sendiri, apa kata ulama? Al-hajju lughatan al-qasdu. Al-hajju, haji itu, haji yang kita nak buat, nak wukuf di Arafah, kita nak bermabit di Muzdalifah, kita nak bermabit lagi, nak melontar jamrah di Muna atau Mina, dan lain-lain rukun serta wajib hajinya itu. Katanya ulama, bila sebut haji, maksud dia tak lain tak bukan lughatan, dari segi bahasa. Ada dari segi istilah panjang lebar definisinya. Tapi kalau dari segi lughah bahasa, apa yang disebut ulama? Al-qasdu. Alif lam qaf sa dal. Al-qasdu. Kita ulang sekali lagi tu, sidang jemaah sekalian. Al-hajju, haji itu. Lughatan, dari segi bahasa. Al-qasdu, iaitulah menuju.
ataupun tuju, ada qasad dalam hati, bulatkan hati nak tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebab tu kita tengok perbuatan haji yang paling jelas kita nampak apa dia? Tuju kepada Allah. Tinggal kampung halaman, tinggal anak isteri, tinggal harta benda, kerja, perusahaan setiap hari itu kita tinggal. Dan bersusah payah kita pergi ke Mekah. Kalau orang zaman dulu kita tahulah naik haji, naik kapal tuan-tuan. Di Singapura kah? Di Pulau Pinang kah? Itu yang ada di karang kenangan kapal haji tu. Kapal Angsung, kapal Bunga Raya, kapal Kuala Lumpur. Ni orang-orang lama zaman Tok Wang, Tok Nyang kita dulu tahulah peristiwa nak buat haji. Apa yang kita nak faham di sini, walaupun susah, walaupun payah. Orang Terengganu sebut rohak, ni bahasa Ulu, ni bahasa kampung saya. Walaupun rohak, berdoa lalu, susah payah guana pun tetap pergi ke Mekah juga. Kerana apa? Sudah memasang qasad. Al-qasdu. Sudah bulat, sudah tekad nak tuju kepada Tuhan, berjalan ke rumahnya Baitillah Al-Haram itu. Itu yang dinamakan haji, lughatan al-qasdu, tuju sungguh kepada Allah. Dan bila sebut kita buat ibadat haji ni, kita dah lalui baru ini. Satu hari yang besar yang kalau kita tak terlibat dengan hari itu, apa dia? Arafah. Hari Arafah. Maka tak ada haji pada kita. Walau kita dah mari awal dah, boleh jadi kita masuk ke tanah haram bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ni kita tahulah bukan bulan Zulhijjah saja. Dia bermula bulan Syawal lagi. Itu yang dibahas oleh fiqh tu. Kalau orang dah niat, dah niat nak buat haji, dia boleh berniat sejak bila? Masuk bulan haji Zulhijjah ataupun bulan-bulan haji sebelum Zulhijjah lagi. Makna bulan-bulan haji lagi kalau kita dah sampai dah di bumi Makkah, tiba-tiba kita tak terlibat, kita tertinggal, tercicir hari Arafah. Ni dalam khusus haji kita sudah maklum ni. Apa yang kita nak sebut kuliah Jumaat surau tabung haji kita ni ialah nak menunjukkan besarnya Arafah, besarnya haji, besarnya ibadat korban. Ini yang kita nak bincang ni. Jadi andai kata terlepas Arafah, yakni berwukuf. Wukuf ni duduk sekejap. Tak, walaupun sekadar sekejap. Maka tidak ada haji padanya. Besar tak ibu bapa sekalian haji tu. Wukuf di Arafah rukun tu. Jawabnya terlalu besar. Terlalu besar. Sehingga Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Makna Arafah tu haji, haji itu Arafah. Yang dikendaki daripada Arafah itu ialah sifat kita berwukuf itu. Yang menjadi rukun bagi haji. Jadi Arafah baru ni kita puasa ya. Semua orang tak puasa, melainkan tak boleh puasa. Tetapi puasa sungguh-sungguh kita Arafah kerana mengenangkan apa yang kita sebut tadi, fadilatnya, besarnya, ataupun keberkatan pada hari yang disebut oleh Nabi SAW, beberapa fadilat. Antaranya apa dia? Antaranya hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-Nya daripada neraka. Kita ni walaupun semayang, walau pergi umrah, pergi haji 2-3 kali, walaupun baca Quran, puasa sunat, Isnin Khamis, sedekah ke jiran, buat baik anak yatim, okey, molek lah tu. Tetapi berani tak kita kata kita selamat dah dalam kubur? Atau kita selamat dah di akhirat nanti? Tak berani. Kita tak berani. Walau kita orang masjid sekalipun, kita orang baca Quran di tangan sokmo sekalipun, kita tak berani kata di akhirat kita sudah selamat. Apatah lagi neraka Allah, apatah laginya balasan yang Allah Ta'ala akan hisap sehalu-halunya. Kata ulama,
haluhnya hisab Allah ni bolehlah kita buat tamsilan. Kita buat contoh, buat tamsilan. Macam mana? Andai kata saya ni, ibu bapa sekalian, ni contohlah. Allah panjangkan umur 120 tahun. Memang hak tu yang saya selalu berdoa tu. Ya Allah, jangan matikan muda sangat. Kalau boleh aku ni mati setelah anakku sudah dapat cicit. Ambuh, panjang umur saya tu. Kalau anak saya dapat cicit, maknanya jadi cuik saya. Anak, cucu, cicit, cuik. Panjang. Maknanya kalau umur 120 tahun, dalam ilmu Allah, Allah nak beri rezeki pada saya ni apa dia? Sepanjang awak hidup ni Ustaz Rashidi, 100,000 tan makanan akan masuk dalam perut awak. Okey, 100,000 tan. Dan sepanjang awak hidup ni Ustaz Rashidi, 100,000 tan liter air juga akan masuk dalam tubuh badan awak sebagai rezeki makan minum. Okey, cuba tengok. Ni ulama kata betapa halus susunan Allah menghisab, mengira, membuatnya takdir. Faqaddarahu taqdirah. Kalaulah andai kata dah umur saya 120 tahun, hembusan dan tarikan nafas terakhir itu jatuh hari Selasa, contohnya Selasa. Maksudnya saya akan mati hari Selasa, nafas terakhir dari Selasa. Sedangkan makan minum saya yang ke 100,000 tan dan 100,000 tan liter untuk minum berakhir harinya Jumaat lah kita kata. Jumaat macam hari ni. Habis dah ke 100,000 tan dah Ustaz Rashidi makan rezeki Tuhan beri pada dia sepanjang dia hidup. Dan dia teguk air terakhir dah yang ke 100,000 tan liter air mengikut ketentuan Allah padanya. Habis dah hari Jumaat. Tapi nyawa Allah kata habis hari Selasa. Lagi 4 hari. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 4 hari lagi. Cuba tengok. Setelah habis makan minum rezeki kita hari Jumaat macam hari ni, kita nak mati hari Selasa nanti, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin hingga hari Selasa kita tak makan, tak minum dah. Tu yang jiran tanya tu, macam mana Hajah tak makan tak minum dah Ustaz, terbaring dah 4 hari dah. Hari Jumaat hari tu sempat lagi makan sikit, minum setegak, lepas tu tak minum sampai hari ni dah. Nampak tak halusnya, besarnya bagaimana Allah menghisab dan Allah menentukan takdir bagi hamba-Nya. Sebab itu ibu bapa sekalian, ya, sidang jemaah yang saya kasihi sekalian, bila kita kenang kepada hisab tu, kita kenang kepada susahnya hidup di akhirat tu. Jadi fadilat seperti hak kita sebut tadilah. Puasalah Arafah, buatlah ibadat korban, takbir, tahmid, takdislah pada hari Nahr dan juga bakinya ayyam tasyrik. Kita akan berlumba berebut-rebut kerana mengenangkan banyaknya kurang kita itu. Jadi kita dah sebut tadi, sambil saya tengok komentar sahabat-sahabat di sini, ya. Kita dah sebut tadi apa dia? Rupanya ramai yang puasanya Arafah baru ini mengenangkan kepada fadilatnya besar, naknya bebas daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu bapa hadirin hadirat sekalian, betul dah apa yang kita buat dan sangat comel molek berdoa lalu dah. Dan keduanya juga, kita nak buat ibadat korban. Ibadat korban. Tak apalah, tak boleh seekor, ambil sebahagian. Tak boleh seekor unta, seekor lembu, ambil seekor kambing. Kambing ni satu bahagian lah, kita tak dibagi 7. Tapi kita tetap korban. Tetap korban juga. Kerana apa? Itu yang kita kata tadi. Melalui ilmu, melalui kita belajar, kita jadi tahu besar fadilatnya. Nas Al-Quran pun sebut bukan sebab daging, sebab darah tu yang sampai pada Allah, tetapi sebab takwa kamu sanggup membesarkan hari ini dengan udhiyah. Udhiyah, menyembelih binatang kurban untuk dekatkan diri kamu dengan Allah. Kata Ibnu Abbas, bahkan ahli tafsir banyak sebutlah tentang ayat apa ni, kenapa Allah kata bukan darah,
bukan daging binatang yang kamu sembelih korban tu 4 hari ni sampai pada Allah. Bukan. Tetapi takwa sampai pada Allah. Katanya sebab nuzul dah, sebab turun ayat ni, kalau kita tengok kitab-kitab tafsir seperti Imam At-Tabari pun sebut, ada di belakang kita ni. Imam At-Tabari, Tafsir At-Tabari ada sebut. Dia kata apa dia, dulu orang-orang zaman jahiliyah ni korban juga. Seperti buat haji, orang jahiliyah buat haji juga. Seperti tawaf Baitullah, orang jahiliyah tawaf juga. Kita baca dalam sirah tu. Cuma tawafnya macam mana? Tawaf dalam keadaan telanjang. Allah wan, oh wan, sahabat saya wan. Orang jahiliyah dulu wan, dia tawaf di sisi Kaabah tapi tawaf dengan telanjang. Allahu akbar. Tu dipanggil jahiliyah tu, jahil tuki. Kalau tepat kita. Jahil berdoa lalu. Begitu juga mereka buat haji pun. Begitu juga mereka korban. Besarnya wafadainahu bidzibhin azim tu, kami ganti dengan kibas tu. Ahli tafsir kata daripada syurga kibasnya Habil tu, dan menjadi satu syariat untuk dilakukan besarnya ibadat udhiyah. Hatta orang-orang musyrikin jahiliyah waktu itu korban juga. Cuma bagaimana mereka korban, ni yang jadi sebab nuzul ayat ni. Mereka sembelih binatang, sembelih korban, dia ambil darah tu, mangkuk ditadah darah, maka dicomor, dilomor. Dicomor lagi dilomor. Bahasa Terengganu terus tengah hari ni. Dilomor dan dicomor. Di mana? Di dinding Kaabah. Disapu dinding Kaabah. Darah binatang korban tadi. Itu yang sebab nuzul turun ayat tu. Bukanlah darah binatang sampai pada Allah, sampai awak lomo di rumah Tuhan, di Baitullah ni, tidak. Daging pun tidak sampai ni kepada Tuhan, tetapi takwa awak tu, yang awak sanggup juga kumpul piti, pakat, molek nak korban juga tahun ni ustaz, sebab tahun depan tak tahu lagi jumpa ke tidak. Hari-hari kita nak buat udhiyah ni. Jadi kalau kita ambil bahagian korban, hari ni hari terakhir 13 Zulhijjah, hari orang dah nafar thani. Kalau orang melantau di Muna ataupun Mina ni, hari ni nafar thani dah, nak balik dah ke Mekah, balik penginapan balik. Semalam mereka nafar awal. Jadi hari ni hari terakhir, hari tasyrik, kita apa dia? Kita sembelih korban. Nabi kata hari raya, hari makan minum, harinya ayam tasyrik, hari kita korban. Kita korban, tak boleh banyak, sikit. Tak boleh seekor, sebahagian. Tak apalah. Ini nak menunjukkan besar. Dalam awal bulan haji ni Tuhan dah sebut 10 hari tu. Ya walayalin asyr, 10 malam yang sudah maklum. Begitu juga ayat Al-Quran sebut tu, fadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat tu, pada 10 hari yang telah termaklum. Kata Ibnu Abbas, 10 hari ni tak lain tak bukanlah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 Zulhijjah, yang sudah kita puasa, yang sudah pun kita buat ibadat-ibadat lain, zikir dan sebagainya. Jadi kita sedang berada satu hari terakhir tasyrik. Jadi saya dapat satu soalan. Dia tanya tu, nak besarkan hari-hari tasyrik ni, boleh tak saya puasa? Kita dah maklum dah ya, ni bukan harinya puasa. Diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik, pada 2 hari raya dan juga hari Syak tu. Jadi nak menunjukkan dia ada keistimewaan dia tersendiri. Pada hari-hari tasyrik, selain ibadat korban, kita diminta siapa dak puasa, haram berpuasa. Dan hendaklah kita memperbanyakkan takbir, takdis, tahmid. Jadi sebab tu kita takbir sokmo ni. Takbir sokmo siapa sekarang. Esok kita tak dengar dah orang takbir, takdis, kerana ia berakhir pada hari-hari tasyrik seperti hari ini. Ya, baik. Jadi bila sebut asas kepada korban tadi berlaku dalam bulan haji, dan haji itu sendiri dari segi lughatan bahasa kita dah sebutkan, al-hajju lughatan al-qasdu.
Haji dari segi bahasa awak tuju pada Allah, nekat bulat hati, al-qasdu qasad, betul-betul nak pergi ke Mekah nak buat haji. Itu yang dipanggil tuju, sampai tinggal semua benda yang tak ada kaitan dengan niat yang sudah tekad nak pergi ke rumah Tuhan. Dan juga ibadat korban. Sudahlah dia buat haji, dia korban pula. Dia nak berganda, dia dapat keredaan Allah. Dia berdoa pula, puasa pula. Walaupun tidak disunatkan kepada orang buat haji. Kita hak dak buat ni sunat sangat-sangat. Kitanya puasanya Arafah. Dia sanggup puasa pula untuk apa? Menggandakan dekatnya keredaan Allah itu supaya dia dapat. Dia tergolong dalam golongan tadi. Bebas daripada neraka hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mahu ada dalam senarai itu. Itu yang dia buat, semua benda yang boleh mencapai redha-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi ibadat korban ni, satu sisi yang lain. Orang Nasrani ataupun orang Yahudi, orang Kristian sebelah rumah kita, kawan pejabat tu, jangan tak tahu. Mereka percaya juga kisah Ibrahim sembelih anak. Ini satu info ilmu, sisi yang lain lah, muqaranah. Perbandingan akidah mereka, kepercayaan cara mereka beribadat, bersyariatkah dengan kita, syariat paling sempurna, paling benar ni. Dari segi Nasrani, Yahudi, percaya. Ibrahim disuruh Tuhan sembelih korbankan anaknya. Macam kita juga. Cuma mereka beza sikit dengan kita apa dia? Dia percaya Ibrahim ni diperintahkan sembelih korbankan bukan Ismail tetapi Ishak. Isaac, Ishak. Ni disebut ni dalam Taurat Yahudi, dalam Babut Takwin tu, the book of Genesis tu. Ya, wahai Abraham, pergilah kamu ke tanah Moria. Di situ ada sebuah gunung, aku akan tunjuk pada engkau, maka engkau korbankanlah anakmu di situ. Mereka percaya yang dikorban tu Ishak. Sebab tu di tempat saya dulu ada satu Kristian, dia asal Buddha. Dah macam mana dia masuk Kristian. Selalu main badminton lah dengan kita di Kuala Berang. Bohok. Ni kalau ada orang Kuala Berang ni kenal lah. Bohok tokel kedai sukan. Dia masuk Kristian. Bila masuk Kristian, kuat sangat. Kuat Kristian. Satu hari saya bercakap dengan dia. Kami raya haji ni esok. Hari Ibrahim sembelih anak dia Ismail. Awak percaya juga kan? Tapi bukan Ismail. Saya kata Ishak. Dia kata ya. Nak menunjukkan Yahudi Nasrani percaya peristiwa korban, percaya. Cuma dia punya purpose dia punya tujuan dia adalah berbeza. Mereka percaya Ishak dikorbankan Ibrahim di tanah Moria sebagaimana disebut dalam Old Testament, Ahdul Qadim, Babut Takwin, the book of Genesis chapter 22 verse 2 tu. Tetapi kita percaya adalah Ismail alaihissalam. Cuma asasnya ada. Dan kata Ibnu Kathir, rupanya bila kita buat satu ketakwaan ni, ibu bapa sekalian, dia ada kait mengait. Dia akan melahirkan keberkatan keturunan, genealogi, salah silah kita menjadi berkat juga. Sebagaimana kita mengaji lah dalam tafsir, dalam sebab nuzul ayat tentang korban, apa kaitan korban Ibrahim dengan korbannya Habil Qabil zaman Nabi Adam dulu. Ibnu Katsir syarah panjang, tafsir panjang. Dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, apa disebut Ibn Katsir? Ibn Katsir kata, apabila Ibrahim ni disuruh Tuhan tak sembelih anaknya Ismail. Ismail pun redha lah kena sembelih. Nabi sama Nabi, dua beranak Nabi belaka. Tentulah iman para anbiya ni tak sama dengan kita. Kita ni hak dak Nabi, walaupun ustaz, walaupun terimam, waswah banyak tuan-tuan. Waswah banyak. Ya kedak ni. Betul kedak. Kalau beri beras ke orang dah kita nak makan apa, tengok tu imam ustaz juga waswah tu. Jadi
iman para anbiya, tentulah Allah Ta'ala nurkan, peliharakan sehinggalah mereka menjadi maksum, terpelihara daripada dosa. Jadi dua-dua nak taat perintah Allah. Kata Ismail, sembelihlah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ni kita dah baca ayat Quran ni, sudah maklum. Wahai ayah aku, buatlah apa yang disuruh tu, walaupun dalam mimpi ni wahyu. Buat, kamu akan dapati aku sabar. Aku tahan, aku redha. Kepada Ismail tu. Dan kita tahu waktu saja mata pisau letak di tekaknya Ismail, Allah Ta'ala panggil Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami pun seru Ibrahim, ya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya. Iman dan takwa muni Ibrahim. Siapa mu sanggup buat apa yang kamu tengok dalam mimpi, itulah wahyu, walaupun mimpi itu suruh sembelih. Allahu Akbar. Kita baca tafsir Ibrahim ni naknya anak tuan sampai tunggu umur 86 tahun. Baca tafsir Ibrahim dapat Ismail, umur Ibrahim berapa? 86 tahun. Allahu Akbar. Saya ramai jemaah yang kadangnya tak ada anak. Tuhan beri pitih tak usah kira lah. Rumah, harta tak usah kira banyak. Tanah berkeping-keping. Anak tak ada, ustaz. Kata mereka. Kalau mati kami, lah jadi wakaf lah anak saudara, jadi adik-beradik ke. Anak tak ada. Dapatlah anak akak, umur dah 52 tahun waktu tu, saya mengajar satu rumah pelindungan wanita. Jadi pengetua sekolah tu kata, tu ustaz, kalau adalah orang-orang soleh, orang baik, nak bela anak daripada budak-budak, anak-anak muda ni, hak tak tahu nak bercara ke budak, tak ada keluarga nak buat balik cucu ni, kabarlah ke kami ustaz, nak beri budak ni. Maka ikhtiar dapat dia buat balik budak seorang. Saya pun pergi ambil. Bila buat balik, menangis-nangis sampai ketua tangan, kemujuran, kesukaan sangat dapat anak tu, baru anak akak. Dah kita tunggu anak sendiri, tentu lain dah dengan anak sendiri. Tiba-tiba Ibrahim dapat anak, umur sudah lanjut pula. Allahu Akbar. Tu atas dunia ni orang selalu tanya, tidak cukup lekat. Mama bonda saya, bonda Tengku Haizan saya. Ya, Kak Rohana jemaah kita USJ Anur pun ada, terima kasih kerana bersama dengan Masjid Tabung Haji dan Surau Tabung Haji HQ Kuala Lumpur ni. Ya, kuliah Jumaat kita hari ni. Umur 86 tahun baru boleh dapat anak. Kita ni tak sempurna hidup atas dunia. Ada orang kaya raya, anak pula tak ada. Ada orang kaya raya, rupa pula tak ada. Macam saya ni rupa tak ada, lah dah tak ada rupa, tak ada harta pula. Contohnya. Jadi atas dunia dia akan ada kurang. Hak ni susah sesak, rohok sangat. Tapi Allah segaknya, ya Allah. Begitulah atas dunia dia tak akan sempurna. Supaya kita saling pakat tolong saya sikit tuan, saya ada lebih sini, kurang di situ banyak. Tuang lebih di situ banyak, mungkin kurang sini, saya tapung sikit. Itu atas dunia. Jadi Ibrahim dapat juga anak, tapi usianya pula sudah hujung. 86 tahun kata tafsir. Bahkan kalau baca dalam Taurat Yahudi Old Testament tu pun sebut juga. Ya, Ismail lahir ketika Ibrahim berumur bila tu? Berumur 86 tahun. 86 tahun. Sedangkan Ishak lahir, Ibrahim dah umur 100 tahun. Tu beza dua beradik, satu ayah lain-lain mak ni, beza dia 14 tahun kaedah ya. Kaedah Saudah lebih kurang 14 tahun. Beza Ismail dengan adik dia Ishak. Beza. Tu yang kita kata tadi. Rupanya bila diletak mata pisau di lehernya Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami pun panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Kamu membenarkan, kamu beriman, kamu laksanakan mimpi ni, wahyu ni. Walaupun wahyu tu
dari segi akalnya tak masuk akal. Sembelih anak. Campur pula kita ni perasaan, kejiwaan tu. Takkanlah nak bunuh anak. Tunggu punya lama dapat disuruh sembelih pula tengok. Ni dia. Maka wafadainahu bizibhin azim. Ni tafsir yang kita nak sebut ni. Allah ganti. Kata ulama, setiap ketakwaan, setiap ujian untuk dekat dengan Tuhan walau susah, seperti orang bangun tengah malam. Malam tadi tuan-tuan dan saya mudah-mudahan tak bangun malam. Biar tak banyak pun sembahyang 2 rakaat saja Datuk. Dah apa? Asal tercatat malam tadi ada bangun juga Ustaz Rashidi tu. Tapi malah sangat dia tu. Contoh bangun pergi tandas saja contohnya. Tetapi walaupun sungguh malah dia bagi tak sempat sembahyang, dia tasbih juga. Seperti mana hadis sebut. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pun Tuhan nak beri kelebihan, nak beri pahala. Maknanya, kata ulama, kesinambungan ketakwaan itu. Sebab itu apabila wafadainahu bizibhin azim, kami gantikan nyawanya Ismail yang kamu berimang sungguh, siapa sanggup laksana nak sembelih, nak korban anakmu ini Ibrahim, kami ganti dengan bizibhin azim, satu sembelihan yang besar. Tu ahli tafsir kata apa dia? Kibas. Kibas warna putih turun daripada syurga. Kibas inilah kata mufassirin kita adalah kibas yang menjadi korban Habil bin Adam alaihi salam. Zaman mereka dulu dah ada dah Allah nak tengok korban masing-masing. Habil dengan Qabil tu kita tahu. Qabil ni dia peladang. Habil ni penternak. Bila suruh korban kerana isunya perkahwinan sikit sangat. Qabil ni nak kahwin dengan adik yang keluar sama rahim dengan dia, Iklimah. Habil ni pula dia keluar dengan adik satu rahim dengan dia, Labuda. Dah syariat Nabi Adam ketika itu, kalau nak kahwin tak boleh kahwin hak keluar sekali. Adik-beradik keluar sekali tak boleh. Adik-beradik keluar asing boleh. Kita sekarang adik-beradik tak boleh keluar asing ke keluar sekali tak boleh. Ni dulu di awal manusia nak berkembang. Siapa-siapa keluar sekali daripada rahim waktu yang sama dia dalam satu rahim tak boleh menikah. Maka menjadilah perkahwinan waktu itu sepatutnya mengikut syariat yang Allah suruh kepada Adam dan anaknya. Apa dia? Nak menikah kena silang. Awak Qabil, awak lahir dengan Iklimah. Iklimah tak boleh menikah. Walaupun lebih comel daripada Labuda. Kata tafsir. Ya. Terpaksalah kahwin juga dengan Labuda. Habil kena kahwin dengan Iklimah. Sebab lahir asing-asing daripada rahim, walaupun rahim yang sama. Itulah tak setuju Qabil tu. Dia kata patut saya lah kahwin Iklimah. Saya dah kenal lama, satu rahim, satu tempoh kandungan. Macam kita orang-orang dululah kot. Orang-orang dulu kat Rahana ya. Ni zaman dululah, zaman saya kecil dulu pernah dengar. Orang-orang lelaki dalam kampung ni, kalau orang anak-anak dara dalam kampung dia tak beri orang luar kacau. Sebab dia kira orang puang kampung aku, hak aku. Tengok tu orang zaman dulu. Bayang tu. Orang zaman dulu. Orang puang kampung aku, hak aku. Jangan beri ke orang Tanjung Putat, Mia, Temeh, Kuala Jenerih, Padang Ipoh. Dia tak beri. Begitulah juga jadi kepada Qabil dan Habil. Habil akhirnya taatlah pada syariat. Rezeki dia dapat menikah dengan Iklimah. Iklimah ni pula apa boleh buat? Tuhan buat dah. Manusia ni ada comel, ada kurang sikit. Bukan kurang banyak, sikit je. Ada yang segok sangat, ada yang kurang sikit. Begitulah. Maka Habil dapat menikah dengan Iklimah. Tu Qabil tak setuju. Tu Allah Ta'ala kata, buat korban lah. Kita tengok korban mana yang disambar oleh api berwarna putih. Ini tafsir sebut. Tabari wa Qurtubi pun sebut. Bagaimana disambar api yang putih, buat naik korban. Itu tanda korban itu diterima. Habil ni dia cari kibas warna putih. Bila sebut warna putih yang saya highlightkan sangat, jangan lupa. Terbentuk satu sunnah. Bila kita nak akikah anak kita, atau kita nak sembelih udhiyah, ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kita nak udhiyah, sembelih korban tu.
disunatkan kita pilih warna putih. Bahkan sunnah warna putih. Lembu kah, biri kah, kibas kah, unta kah, terpulang masing-masing lah. Warna putih. Tempat kita ni pelik. Kalau nak sembelih korban, dia sanggup cari hak hitam. Sebab apa hak hitam tu, Haji? Sedap tengok tu, kata dia. Kita bukan nak sedap tengok. Dari segi sunat dan sunnah putih. Cuma kalau tak ada putih, tak apalah asal buat korban. Ni kita nak belajar apa lagi fadilat yang boleh kita ambil. Antaranya, binatang nak akikah, binatang nak korban, kita cari warna putih. Putih ni warna putih sungguh. Bukan putih sebab kena cuka getah di pelekong, di baling orang, kena masuk kebun orang. Dah. Putih sungguh. Yang putih sungguh. Putih sungguh. Ini berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW ketika Nabi akikahkan Hasan seekor, Husin seekor. Hasan seekor, Husin seekor. Dengan kibas warna putih. Dan tafsir ini sebut juga kibas yang dikorbankan oleh Habil disambar oleh api yang putih, buat masuk dalam syurga ialah kibas warna putih. Turun pada zaman Nabi Ibrahim, ganti nyawa Ismail, kibas Habil hak warna putih duduk dalam syurga tu. Ini satu dalil juga. Secara mafhum mukhalafahnya kita faham. Benda dah masuk syurga, dia kekal, tidak mati. Dah zaman Adam nak tuju Ibrahim. Allah, lama mana? Lama, ya Allah. Tapi hidup. Kerana kekal, sifatnya sifat dalam syurga. Keduanya pula, yang kita sebut tadi dah, adanya kesinambungan takwa. Generasi takwa. Kita buat takwa hari ni, mudah-mudahan anak, cucu, cicit, cuik, capai, lambai kita akan datang tu. Akan datang sana yang kita tak kenal pun tu. Jadi takwa juga. Ini berdasarkan kepada bagaimana takwanya Habil bin Adam. Daripada generasi, daripada zuriat keturunannya, melahirkan juga anak cucu takwa, redha walaupun nak kena sembelih sebab Tuhan suruh. Sebab tu kalau kita berdoa, ya Allah, berilah anakku menghafal Quran semua sekali. Tiba-tiba tak ngapa. Jadi lain. Tak apa. Boleh jadi doa kita tu dapat pada cucu atau cicit atau keturunan kita nanti. Cuma asasnya ialah kita membina benih takwa itu. Mudah-mudahan dia subur sehingga dapat buah-buah ketakwaan pada generasi kita akan datang. Sebenarnya panjang lagi kalau nak sebut tafsir tentang bagaimana penyembelihan Ismail sehingga terbentuk adab-adab menyembelih binatang udhiyah daripada riwayat ini, tapi tak ada masa yang kita nak syarah panjang. Anggaplah ni muqaddimah ataupun mengingatkan balik apa yang sudah ibu bapa tuan-tuan dah maklum sudah dah. Saya cuma peringat balik semula dalam kuliah Jumaat kita yang dianjurkan oleh Masjid dan Surau Tabung Haji HQ Kuala Lumpur. Saya pun lama dah tak sampai ke masjid kita sejak pandemik ni, sedangkan kuliah sirah kita dah 2 tahun lebih dah di Masjid dan Surau Tabung Haji kita, terutama di HQ Jalan Tun Razak. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat musibah ini, ya Allah. Terima kasih juga pada sahabat saya, Kekanda Afandi pun ada. Terima kasih Kekanda Afandi. Ini orang besar tabung haji kita. Terima kasih. Begitu juga Jiha, Mak Uda, terima kasih. Zuana Muhammad, rakan-rakan ramai yang masuk tengah hari ni. Masing-masing ni sambil-sambil duduk di rumah, apa boleh buat? Nak pergi masjid tak boleh, nak sembahyang zuhur ni ustaz, sempat kami dengar kuliah tentang korban, ibadat haji dan juga Arafah yang berkat itu. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah ibu bapa sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.